Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wassili amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni kita dapat sambung perbincangan kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah baca habis ataupun telah mengakhiri surah Yusuf, iaitulah surah yang ke-12 di dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia, dengan keluarga dia, daripada dia bermula bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan juga bulan sujud kepada dia. Akhirnya dia dibuai ke dalam telaga, dijual di Mesir menjadi orang suruhan kepada salah seorang menteri ataupun pembesar di Mesir, dimasukkan ke dalam penjara, diselamatkan dan akhirnya menjadi menteri, dan berjaya berhimpun balik dengan ibu bapa dia dan adik-beradik dia, hidup bahagia di Mesir. Jadi itu perbincangan kita yang lepas. Dan malam ini insya-Allah kita masuk surah yang baru, iaitulah surah Ar-Ra'di ataupun Ar-Ra'du, yang bermaksud guruh. Ar-Ra'du ni guruh ataupun petir. Surah ni merupakan surah yang ke-13 dalam susunan selepas daripada surah Yusuf, dan diturunkan di Mekah ataupun kita panggil surah Makkiyah, iaitu surah yang sama ada turun di Mekah ataupun turun sebelum daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Surah ni tidak berapa panjang, mengandungi hanya 43 ayat sahaja, 43 ayat. Dan dinamakan surah Ar-Ra'di ataupun surah Ar-Ra'du ini kerana ada disebut perkataan Ar-Ra'di ini dalam ayat yang ke-13. Dalam surah ni ayat ke-13 tu Allah SWT ada menyebut tentang guru ini, dan sempena dengan ayat 13 inilah surah yang ke-13 ini dinamakan surah Ar-Ra'du ataupun Ar-Ra'di. Secara umumnya kandungan surah ini menceritakan kepada kita tentang Al-Quran, menjelaskan juga kepada kita tentang akidah ataupun pegangan tauhid yang menjadi asas kepada ajaran Islam, dan menceritakan kepada kita tentang pentadbiran ataupun kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengurus dan mentadbir dunia ini. Dan kemudian Allah SWT menceritakan kepada kita tentang tugas-tugas peranan para malaikat, dan juga tentang sunnatullah ataupun sunnah kehidupan ini, iaitulah perubahan tidak berlaku kecuali dengan usaha kita manusia. Tuhan tidak akan ubah nasib kita, nasib suatu bangsa ataupun suatu masyarakat, kecuali dengan usaha dan kesungguhan daripada masyarakat itu sendiri. Dan Allah SWT juga menceritakan kepada kita bandingnya antara benda yang betul dengan benda yang salah. Benda yang betul ini walaupun nampak sikit, tapi insya-Allah akan kekal. Tapi benda yang tak betul ni, yang kita panggil benda yang batil, dia banyak tapi umpama buih. Umpama buih yang tidak tahan bila mari arus ataupun aliran yang derah, maka buih ni akan hanyut. Tapi hak benar ni dia sebut akan kekal. Akan kekal dan berterus sampai bila-bila. Dan Allah SWT juga menceritakan kepada kita dalam surah ni tentang ganjaran kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ada dua syarat dalam Islam ni untuk mendapat ganjaran baik pada sisi Tuhan dan masuk ke dalam syurga. Pertama ialah kena ada iman. Iman, yang kedua ialah kena ada amal yang soleh. Iman saja kalau tidak ada amal soleh, susah kita nak masuk syurga. Akan dicampurkan ke dalam neraka dulu sehingga akhirnya barulah boleh masuk syurga. Sebaliknya kalau orang tu ada iman dan kemudian ada amal soleh, peluang dia lebih mudah untuk masuk ke dalam syurga. Orang yang ada amal soleh saja tapi tak ada iman, seperti orang kafir, tentu tak boleh masuk ke dalam syurga kerana syaratnya tidak cukup. Dan Allah SWT juga menyebut dalam surah ni, orang-orang yang beriman dan amal soleh ni masuk syurga bersama kaum keluarga dia yang juga beriman dengan dia.
anak dia, isteri dia, suami dia, adik-beradik dia, kaum keluarga dia, semua insya-Allah akan duduk sekali di dalam syurga. Walaupun yang telah terpisah lama, yang mati lama pun insya-Allah akan masuk. Dengan syarat beriman dan juga beramal soleh. Dan kemudian begitulah Allah SWT mengakhiri surah ni dengan menjelaskan kepada kita tentang kerasulan ataupun kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ditolak oleh orang-orang yang kafir. Itu lebih kurang lah pendahuluan ataupun gambaran umum tentang surah Ar-Ra'd yang mengandungi 43 ayat ini. InsyaAllah kita akan baca satu persatu. Kita masuk pada ayat yang pertama daripada surah Ar-Ra'd ini, iaitu surah Makkiyah. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra. Ini ialah ayat-ayat kitab, iaitulah Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad daripada Tuhanmu adalah benar belaka. Tetapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Jadi surah ini seperti mana surah yang pertama dulu, dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Kita panggil huruf muqatta'ah, iaitu huruf soso. So. Kalau surah Baqarah mula dimulakan dengan alif, lam, mim. Hak ni dia ada pak. Hak tu 3. Alif, lam, mim. Hak ni pak. Alif, lam, mim, ra. Jadi ada pak. Alif, lam, mim, ra. Pak. Jadi semua ni dia panggil huruf muqatta'ah. Yang dalam kebanyakan tafsir sunni disebut Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui apa maksud alif, apa maksud lam, apa maksud mim, apa maksud ra. Walaupun ada ulama yang cuba tafsir. Kalau kita belek tafsir ni, ada setengah ulama dia kata alif itu Allah, lam itu Latif, mim itu nama Tuhan juga Muhaimin, sebagai contoh Muntaqim, nama Tuhan, ra itu Rahim, Rahman, duduk situ. Itu ada satu pandangan oleh tafsir. Tapi yang umumnya yang dipakai ialah ulama kata alif lam mim ra ni ataupun huruf-huruf muqatta'ah ni Tuhan saja yang tahu gapo makna dia. Sebab tu disebut dalam tafsir tu Allahu a'lamu bimuradihi. Allah SWT lebih mengetahui maksud ataupun tujuan daripada huruf-huruf ini. Jadi ayat pertama ni Tuhan sebut tentang Quran. Quran ni merupakan kitab yang diturunkan daripada Tuhan dan merupakan suatu kebenaran. Bukan turun saja-saja, tapi merupakan al-haqqu, suatu kebenaran, suatu hakikat. Bukan khayalan, bukan satu fenomena ataupun suatu gambaran saja. Tapi dia adalah al-haq. Cuma Tuhan kata walakinna aktsaran nas la yu'minun. Ramai manusia ni tidak beriman. Walaupun Quran ni mari daripada Tuhan, tapi ramai di kalangan manusia, terutamanya pada zaman Nabi lah, pada mereka awal Islam, dan zaman ni pun ada ramai juga orang yang tidak beriman dengan Al-Quran ini. Kemudian ayat seterusnya Tuhan kata Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian dia bersemayam di atas arasy dan dia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan. Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu untuk menerima balasan. Jadi ayat yang kedua ni agak panjang sebab Tuhan royak tentang diri dia. Pertama Tuhan kata dia ni rafa'as samawat, dia yang telah mengangkat, meletakkan langit ni tinggi bi ghairi amadin tanpa tiang. Kita biar manusia boleh buat bangunan tinggi-tinggi, sampai 100 tingkat, puluh-puluh tingkat, tapi semuanya ada tiang. Ada tiang, ada terah dia, ada asas dia.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit ni tinggi ni bi ghairi amadin tarawunaha. Tanpa tiang yang kamu tengok pun memang tak nampak. Walaupun ada setengah tafsir ada kata boleh jadi tiada, cuma kita tak nampak. Tapi dalam tafsir umumnya kalau kita baca, ulama kata memang tiada tak ada. Tuhan buat ni langit itu tergantung gitu. Floating. Orang putih kata terapung. Terapung, tergantung gitu dengan tidak ada sebagai tiang. Ini nak ayat kebesaran Allah. Kemudian Tuhan ayat lagi, langit ni aku akak duduk tinggi tanpa tiang dengan kuasa aku. Kemudian summastawa 'alal arsy. Lepas Tuhan akak langit letak tinggi gantung ni, Tuhan bersemayam di atas arasy. Bersemayam di atas arasy ni mengikut kama yaliku. Kama yaliku bihi ataupun kama yaliku li zatihi. Sesuai dengan zat Tuhan. Lagu mana Tuhan bersemayam di atas arasy, kita tak tahu. Sini ada dua tafsir. Kalau kita tengok ayat ni dia panggil ayat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah. Tangan, mata, apa ni turun, lepas tu bersemayam di atas arah ni dalam perbincangan ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah dia panggil sifat khabariyah, revealed attribute, iaitulah sifat yang mari daripada Quran, daripada sunnah. Hak sebenarnya kita tak tahu. Dah ulama berbeza pandangan. Ulama salaf, yang kita panggil ulama salaf, iaitulah Nabi, orang yang mari pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama besar, dia terima ya. Dia terima, dia tidak takwil, dia pakai terima lah. Kalau Tuhan kata bersemayam di atas arasy, bersemayam di atas arasy lah. Lagu mana kita tak tahu. Serupa kita ke tak? Tentu tidak serupa kita. Kalau Tuhan ada wajah lah. Tapi tentulah tidak serupa makhluk. Ini pegangnya dia panggil pegangan salaf. Yang kedua, pegangnya orang yang mentakwilkan. Yang mentakwilkan yang dikenali dalam sejarah sebagai golongan khalaf. Khalaf ni dia terima tapi dengan takwilan. Macam contoh istawa, dia beri makna istaula, iaitulah berkuasa memerintah. Dan ini panjang perbincangan dalam ilmu akidah ni panjang. Cuma kalau tanya saya cenderung dengan pandangan salaf. Kita terimalah, kita tak usah fikir lagu mana, dah jangan terlitah serupa makhluk. Itu betul. Dah Tuhan kata lagu tu lah. Dan kalau kita baca dalam kitab ni, Imam Malik pernah dia mengajar. Orang pergi tanya dia. Bila dia sebut Tuhan ni bersemayam di atas arasy, ada murid dia tanya lagu mana? Bersemayam di atas arasy ni lagu mana? Lalu Imam Malik jawab, kata-kata ni masyhur dalam kitab. Dia pegang siapa lah ni, iaitu Imam Malik kata al-istiwa ma'lum wal imanu bihi wajibun atau wal imanu biha wajibun. Was-su'alu anha wal kaifiyah majhulah. Wal kaifiyah majhulah was-su'alu anha bid'atun. Kata Imam Malik. Tu jawapan Malik bila orang tanya. Iaitu apa maksud dia? Dia kata al-istiwa, bersemayam itu maklum, diketahui, iaitu disebut dalam Quran. Ada disebut dalam hadis Tuhan ni bersemayam. Jadi kita terimalah. Wal kaifiyah majhulah. Bentuk dia kaifiyah. Lagu mana bersemayam itu? Maka tu majhulah, tidak diketahui. Kita tak tahu Tuhan bersemayam lagu mana. Tak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan sifat ni ataupun dengan khabar ni, kata Imam Malik, wajib. Dah Tuhan kata gitu, Nabi kata gitu, terimalah. Tak salah kita nak takwil. Tak salah kita nak bersoal. Kata Imam Malik. Was-su'alu anha bid'atun. Tanya tu, iaitu tu, kalau kita kata was-su'alu anil kaifiyah. Kita tanya tentang lagu mana, pesi mana, bentuk lagu mana, itu suatu perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Anu pegangan Imam Malik. Dia sebut dengan jelas dalam cerita tu, dia hambak tubik. Orang je tanya tu, orang dengar dia tu, dia hambak tubik. Lepas dia jawab tu, dia kata, tubiklah daripada majlis ilmu aku ni, sebab mu ni ahli bid'ah. Soalan mu tu menunjukkan mu ni ahli bid'ah. Tak sepatut tanya benda yang jelas. Benda yang jelas lagu tu. Ni pegangan salaf. Dan pegangan ni ramai di kalangan ulama. Imam Bukhari sendiri, Al-Baihaqi, Al-Baqillani,
banyak lagi ulama besar-besar. Kalau tengok Ghazali sendiri, cuma Ghazali kalau kita baca dalam perbincangan, dia sebut pegangnya dia tafwid. Dia tidak terjemuh, dia tidak gapo. Seruh. Dia tidak seruh. Tapi di kalangan ada setengah ulama, mana bersemayal lah, semayal. Lagu mana tak tahu. Tapi Imam Ghazali dia tak si terjemuh, tak si bit. Itu dia panggil tafwid. Tapi terima. Dia terima sifat. Ni saya sebut sebagai perbincangan ilmiah. Dalam bab sifat khabariyah ni. Ada memang khilaf lah, panjang cerita ni. Kalau kita bincang, boleh jadi panah. Boleh jadi panah dalam bab ni. Tapi saya sebut ni secara ilmu, supaya kita tahu, dalam kalangan umat kita ni, ada dua pandangan yang asah. Dalam bab sifat khabariyah, iaitu pandangan salaf dan pandangan khalaf. Dua-dua ni betul di segi tujuan. Tujuan nak mentazih. Khalaf ni betul dia takwil sebab dia nak mentazihkan, nak mensucikan Tuhan daripada sifat-sifat yang nak serupa dengan makhluk. Dia takut orang awal ni jadi sesak dalam pemikiran. Takut nampak jadi serupa dengan makhluk. Sebab tu tujuan dia takwil. Tapi salah ni bagi dia, kita tak perlu takwil sebab kita yakin dah. Tuhan ni laisa kamitslihi syai'un. Tuhan ni tak ada benda yang serupa dengan dia. Dan kita baca dalam qul huwallahu ahad, dia kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu benda pun serupa dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kata dia bersemayal, dia turun, dia apa, sesuai dengan dia lah. Kama yaliku li zatihi. Sesuai dengan zat Tuhan. Tak serupa dengan orang. Sebab tu Tok Guna Aziz sebut kan, kalau kita kata muka, wajah Allah. Wajah ni, muka kita ada muka tembok, muka air, muka tangga. Serupa ke tak? Tak serupa belakang. Tu hak tu nak supaya di segitulah. Dah tak sebaluh lah dalam bab ni. Sebab setengah kita tengok dalam masyarakat ni siapa baluh geger lah. Geger ambo bagi ambo, tak perlu siapa situ. Kita hormat pandangan masing-masing kerana dua-dua ni ada sandaran. Dah bukan orang dogo-dogo hak berpegang kepada pandangan ni. Salah juga adalah ulama-ulama yang besar, termasuk Imam Syafi'i, Abu Hanifah sendiri, Ahmad bin Hanbal, Malik sendiri. Ni ulama-ulama besar, bukan orang dogo-dogo lah. Jadi kita pakat hormat. Dalam bab ni kita pakat hormat. Kemudian seterusnya Tuhan royak kepada dia, wasakhkhara syamsa wal qamar. Tuhan mempermudahkan asy-syamsa, matahari dan bulan. Maksud permudahkan di sini ialah benda ni boleh memberi manfaat kepada manusia. Iaitu matahari ni dia memberikan cahaya pada siang hari kepada kita sehingga tak perlu pasal lampu. Dan kemudian boleh mengeringkan benda-benda yang basah. Dan kalau kita tengok di segi sains, kerana matahari lah dia seduh air. Air di laut, air di sungai, buat naik ke langit dalam bentuk uap. Uap ni beripun jadi awan. Daripada awan ni, akhirnya, jadi awan yang tebal, kemudian turun hujan. Hujan itu membasahi bumi dan memberikan kesuburan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga menjadi bahan minuman kepada manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Jadi Tuhan manfaatkan secara, kalau kita agak secara semula jadi, secara sunnatullah. Kita tak nak arah matahari tak boleh. Kita nak suruh matahari tak boleh. Tapi Tuhan atur dah. Sifat matahari ni nombor satu, dia beri cahaya. Dia beri cahaya. Terang siang. Dia tak payah pasal lampu dah. Kecuali kita duduk dalam gua. Ataupun kita dalam rumah. Tapi di luar ni, sebutir matahari seluruh alam. Dunia sebutir ni, pada yang hak tu lah. Lebih pada spotlight. Cerahnya Tuhan buat. Itu masuk sakhar, taskhir. Dan kemudian dia seduh air pula. Seduh air. Matahari ni juga menjadi sumber vitamin D. Kalau kita baca dari segi kesihatan, dia sumber vitamin D. Sumber vitamin D ni, semua vitamin D ni antara keperluan tubuh kita. Kita perlu juga kepada vitamin, antaranya vitamin D. Lepas tu ni orang boleh manfaat matahari dengan solar energy. Orang boleh guna ini tapi dengan solar power, solar energy. Dia panggil solar energy. Ni antara maksud taskhir. Tuhan permudah kan. Kita boleh manfaat kan. Superman pun kalau kita tengok cerita Superman pun perlu ketari. Sebab lepas tu bila dia berlawan kuat-kuat, dia tak ada power, dia nak terbang naik langit. Pergi dekat matahari tu. Barulah dia jadi gagah mula, boleh berlawan. Dalam filem Superman Returns. Kalau siapa tengok cerita Superman Returns tu, lepas dia berlawan dengan Lex Luthor,
Dia sakit, dia terbang langit, pergi depan tari, ngadak tari, pusing liak tubuh dia, dia ambil energi daripada matahari, dengan energi itulah dia berlawan. Itu cerita lah. Cerita khayal. Tapi nak ayat, orang ambil manfaat tu. Yang kita dalam konteks kita ni, solar energy. Solar energy tu ada manfaat dia. Yang kita boleh peroleh. Kemudian yang boleh pula. Wal qamar. Qamar ni, kalau zaman dulu, ialah untuk pedoman. Pedoman. Selain pada bintang di langit, bulan ni juga adalah pedoman. Manusia boleh tengok musim. Dengan perubahan bulan. Dia boleh teka ni, dia tengok bulan. Dan bulan ni menjadi lambang perubahan musim. Perubahan musim. Lepas ni dia akan musim mana mari. Orang ambil manfaat daripada benda-benda yang seperti ini. Dan kita dalam Islam ni, dengan bulan inilah, pusingnya bulan ataupun peredaran bulan, kita boleh menentukan puasa. Kita boleh menentukan permulaan Ramadan, akhir Ramadan, menentukan raya. Lepas tu bulan, kiraan bulan. Sebab kita orang Islam ni kiraan hitungnya tahun kita tahun Qamariyah. Lunaya. Jadi bulan kita ni berdasarkan bulan sungguh. Tapi orang barat kiraan bulan dia berdasarkan matahari solar. Dan kita matahari pula kita mahu untuk menentukan waktu semaya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya ni semua peredaran matahari. Ni maksudnya sakhar. Sakhar ini. Dia panggil sakhar ataupun taskhir. Mempermudah. Dan lalu ni orang boleh naik boleh. Dalam cerita Apollo sebelah dulu kan. Naik boleh. Orang pertama menjejak kaki ke bulan, Neil Armstrong. Dalam filem pada kita tengok dalam Astro tu. The First Man. The First Man ni makna orang pertama yang menjejakkan kaki ke bulan. Neil Armstrong. Jadi manusia boleh pergi pula ke bulan. Boleh dapat ilmu pula daripada bulan tersebut. Jadi ni ayat ni maksudnya wasakhir. Taskhir ni maksudnya ni permudahkan. Boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan dan kemudahan hidup dia. Kemudian Tuhan kata kullu yajri li ajalim musamma. Semuanya itu beredar mengikut ketentuan Tuhan. Peredaran bulan, peredaran matahari. Kita ada siang, ada malam ni kerana ada matahari. Bila matahari suluh sebelah kita, sebelah timur naik daripada Jepun tu. Jepun ni dipanggil negara matahari terbit. Sebab situlah mula-mula timbul. Kita nampak siang. Menampak siang. Sebab tu daerah dia pun lambai matahari. Daerah Jepun ni. Sebab dia negara matahari terbit. Terbit. Jadi mari situ, suluh tu, siang berlaku sebelah ASEAN. Lepas tu bila bumi ni musim, terlindung jadi malam. Malam ni berlaku matahari duduk tempat dia ya. Tapi kerana peredaran bumi. Dulu orang ingat matahari beredar sekeliling bumi. Tu dalam pandangan Kristian dulu. Gereja dulu. Tapi ilmu sains membuktikan sesuai dengan Quran bahawa sebenarnya yang beredar ni bulan. Boleh. Matahari duduk dia ya. Cuma bumi. Bumi ni musim. Sains dia ngadak ke tari, jadi siang. Bila dia pusing daripada tari, jadi malam. Perubahan siang dan malam itu berlaku daripada pusingnya. Ini Tuhan kata, yajri li ajalim musamma. Berlari ataupun berpusing mengikut ketentuan ataupun di atas orbit. Dalam bahasa sainsnya kita panggil orbit. Orbit masing-masing. Orbit dia tu yang menentukan. Dan Tuhan raya di atas arash tadi, daripada arash tadilah yudabbirul amra. Allah SWT mentarbirkan segala urusan, meneraikan tanda-tanda kekuasaannya dengan fenomena alam. Jadi kalau kita kata pusat pemerintahan Tuhan, kalau kita boleh guna bahasa manusia, tapi tak sedap lah. Tapi kalau kita macam negara, Malaysia, Kuala Lumpur, ni Putrajaya. Setiap negara ni ada pusat pemerintahan dia. Negeri pun lagu tu juga. Jadi kalau kita nak kata pusat pemerintahan ni di langit, iaitulah di arash. Arash Tuhan itulah pusat pentadbiran, pusat pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dunia ini. Untuk dunia ni. Jadi Tuhan royak. Dan Tuhan awak mari semua ni supaya kita ni la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Kita merasa yakin dengan pertemuan, iaitulah kita balik bertemu semula dengan Tuhan. Bawah ni dia tulis langit dan bumi dan segala yang ada padanya membuktikan kekuasaan Allah yang menjadikannya dan mentadbirkannya. Hakikat ini dijelaskan bukti kebenarannya satu persatu supaya umat manusia yakin
bahawa mereka akan kembali kepada Allah yang menjadikan seluruh alam untuk menerima balasan baik dibalas baik dan buruk dibalas buruk. Jadi bila kita tengok kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan ini, besaran Tuhan ini ialah apa dia? Manusia yakin kita ni ada permulaan, kita ada akhir. Mula kita daripada tak ada akhir kita akan balik mana? Dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu penting. Dia tujuan Tuhan buat ni. Kemudian ayat seterusnya, dia kata wa huwallazi, dia cerita tentang dia lagi. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil laila an-nahara inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dialah iaitu Allah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang berdiri kukuh serta sungai-sungai yang mengalir. Dan dari setiap-tiap jenis buah-buahan dia jadikan padanya pasangan-pasangan berdua. Dia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi Tuhan buat ni antara tanda kuasa Tuhan lagi, iaitulah Tuhan menjadikan bumi kita ni terbentang luas. Bumi ni memang hakikat dia bulat. Tetapi kerana dia besar, kita nampak macam padai. Itu yang sebenarnya. Sebab tu orang dulu, Kristian, dalam pandangan Kristian gereja, dia kata bumi ni flat. Rata. Bumi ni rata. Pasal dia guna mata kasar dia. Tapi ilmu membuktikan kepada kita ialah bumi ni bulat. Dan dibuktikan dengan apa? Pertama, Copernicus dalam teori dia. Kemudian kita baca ni Vasco da Gama sebagai contohnya. Kemudian Columbus. Semua orang-orang ni ahli-ahli pelayar Magellan dan sebagainya membuktikan bahawa bumi ni bulat. Sebab bila dia terbit daripada Portugal, dia mengembara sampai ke Asia Tenggara ni, sampai ke Filipina, sampai ke negara-negara Arab dan sebagainya. Pusing-pusing balik, sampai ke Portugal pula. Tidak balik jalan tu, balik jalan lain. Ini membuktikan bahawa bumi ni bulat. Kalau bumi ni rata, supaya meja ni flat, supaya padai tu, tentulah bila kita pergi sampai ujung tu, akan jatuh. Terjatuh. Jadi Tuhan ni royak lama dah. Bahawa bumi ni sifat dia bulat. Cuma Tuhan kata maddal arda, Tuhan buat macam padai. Pasal kecilnya kita ni banding dengan bumi. Kalau so kita faham benda ni kan, ambil bola sebutir, bola sepak, bola sebutir, bola volleyball, bola sebutir, kita letak semut atas tu. Letak semut atas tu. Semut tu dia tengok, bola tu nampak sepuluh padai. Jadi kita manusia atas bumi ni umpama semut di atas bola sebutir. Waktu kita kena faham situ. Jadi sebab itulah kita nampak rata gini, tidak nampak bulat. Tapi kalau kita naik kapal terbang ataupun naik kapal angkasa, orang naik kapal angkasa, ya nampak lalu bumi ni bulat. Bumi ni bulat. Kapal terbang ni tak padai lagi sebab dalam 30,000 kaki ya. Naik tu dia tak nampak lagi. Bumi ni bulat, naik tinggi lagi. Kapal angkasa ataupun satelit, lah ni orang menggunakan satelit, dia boleh nampak. Dia boleh nampak tu bulatnya bumi. Jadi kita nampak terbentang ni sebab kita umpama seekor semut duduk di atas bola yang besar. Itu bandingin nak sebab apa mata kita ni nampak rata. Jadi Tuhan kata aku buat ni, aku hamparkan bumi ni. Sebab Tuhan nak ayat luahnya bumi ni. Siapa berapa puluh juta manusia duduk atas muka bumi ni. Malaysia saja berapa puluh juta. Negara China, India, benua-benua besar ni, benua Eropah, benua Asia. Semua ni berapa ratus bilion manusia ni duduk. Boleh duduk molek ada. Tidak terkepit, tidak gapo. Nak ayat luahnya dunia ni sebab tu dia kata maddal arda. Aku hamparkan. Aku bentangkan bumi yang luah ni. Dan sini pun dia tulis walaupun bumi kita ini bulat tetapi muka bumi terbentang luas supaya sekalian makhluk yang mendiaminya mudah bergerak ke mana-mana dan dapat menikmati segala yang ada padanya atau yang terpendam di perut bumi. Tuhan buat lagu tu. Kemudian Tuhan ayat juga sini aku jadikan bukit ni untuk jadi pasok dalam ayat lain sebab dia kata rawasiya. Rawasiya ni kalau kita baca dalam setengah tu macam pasok. Macam pasok, dia je pasok bumi. Gak dia pegang tak sebi geruk. Bumi tak sebi geruk. Sebab tu kalau kita putuh bukit dengan tak ada tujuan molek ke apa, dia menyebabkan berlaku bencana. Berlaku bencana. Alias sebab kita
mengusik. Kita kosek barang Tuhan buat. Tuhan buat tu tujuannya paku ni. Jadi pasok tiba-tiba kita pergi sodok. Akhir fungsi bukit buka sebagai pasok bumi itu terjejah. Terjejah. Jadi bila terjejah itulah berlakunya fenomena alam yang kita panggil bencana alam ni dan sebagainya. Jadi Tuhan buat itu. Kemudian Tuhan kata, Tuhan buat semua ni samarat. Sini dia khusus pada samarat, tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman ni semua sepasal. Ada jatai, ada tino. Memang Tuhan buat semua berpasal. Pokok betik, ada betik jatai, betik tino. Semua ni kalau tidak dia tak boleh buah. Dia tak boleh buah, dia kena ada pasangnya dia, barulah percantuman benih tu berlaku dan mengeluarkan buah. Sebab tu kalau pokok tak buah, orang buat anggur. Dia anggur buat pun ni cantuman benih. Ayat perlunya positif dan negatif. Dan semua ni tu buat termasuklah atom. Atom ni benda yang paling kecil dalam dunia. Dalam kitab tauhid dia panggil al-juz'ul ladzi la yutajazza. Juzuk ataupun bahagian paling kecil yang nak pecah tak boleh dah. Ulama bincang dah dalam ilmu tauhid ni tentang atom ni. Tentang atom. Dia disebut sebesarnya macam sebiji sawi, besar biji sawi. Habbah. Sebiji sawi saja dah disebut nak ayat halusnya atom ni juz'ul ladzi la yutajazza. Juzuk yang tak boleh nak pecah. Tapi ilmu moden hari ni mendapati atom ni sebenarnya ada dua. Unsur dalam itu iaitu proton dan proton dan elektron. Dia ada dua dalam itu. Dia ada proton, ada elektron. Hal yang mencetuskan jadi atom. Rupanya hak kecil tu pecah lagi. Sudah buat. Masya Allah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala buat semua ni berpasangan. Nak ayat sifat hidup. Sebab tu dalam falsafah Cina, dia kata hidup dunia ini dia gabungnya antara yin dan yang. Antara positif dan negatif. Antara lelaki dan perempuan. Hak ni yang Tuhan masukkan zaujaini tsnaini. Pasangan. Berpasal-pasal ni Tuhan buat. Dan kemudian dia kata yughshil lailan nahara. Yughshi ni dalam setengah kitab tafsir dia sebut dia selimut. Sini dia sebut melindungi siang dengan malam. Maksudnya siang ni, malam ni tutup siang. Siang ni cerah molek. Mari malam tutup. Jadi supaya kita ambil selimut ataupun nutup, kita tutup. Siapa tak nampak barang tu. Tu masuk dia yughshi. Yughshi ni kalau dalam asalnya orang terjemah selimut lah. Selimut menutupi. Ambil tutup siapa tak nampak barang tu. Jadi mari malam ni dia tutup siang. Sehingga orang nak nampak cerah, nampak bangun ni, nampak go tu, nampak go ni, bila mari siang ni tak nampak. Kita terpaksa pasal lampu. Kita terpaksa pasal lampu ataupun kalau malam bulan cerah tu kita nampak dengan bulan. Kalau tak ada bulan kita terpaksa pasal lampu, pasal pelita, macam-macam cara untuk mencerahkan dan memudahkan pandangan kita. Jadi Tuhan buat. Dan semua ni Tuhan kata inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Merupakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan liqaumin yatafakkarun kepada kaum ataupun kepada mereka yang mahu berfikir. Hak Tuhan buat ni kalau orang tak mikir sepatutnya. Manusia ni bahasa jenis tak mikir. Sepatutnya ya. Dia tengok gapo kebesaran Tuhan, fenomena alam pun tak ada gapo satu. Dia mari takut mata tengok tsunami sebagainya tu. Takutlah semata patut gak perangai sepatutnya balik perangai. Mari apa ni bencana alam. Molek semata patut balik perangai asal. Ni masalah. Tapi orang yang yatafakkarun dia nampak. Dia nampak Tuhan buat Allah, buat musim, buat goni kita tengok. Kalau kita paling pelik kita tengok musim ya. Musim ni tempat kita lagu lain, tempat orang lagu lain, ada orang 4 musim, ada orang 2 musim. Kita ni pun dogo-dogo kita 2 musim juga, kemarau dengan musim hujan. Ada 2. Ada negara lain sampai 4 musim. Musim sejuk, musim panas, musim luruh, ada musim bunga, sampai 4 musim. Dan kita tengok kalau pergi di kutub tu, dia nebula siang, nebula malam. Nebula siang, nebula malam. Matahari terbit, nebula cerah, tak ada malam. Dan ketika matahari turun ni, nebula pula duduk dalam gelap. Bayarlah.
Kita tak bayar ni boleh dalam gelap, ni boleh dalam cerah. Tu nak ayat Tuhan buat. Ni semuanya nak ayat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Tuhan. Dan Tuhan boleh buat musim ni pula bertukar ganti. Satu negara kadang-kadang macam-macam jenis musim. Cina. Baca tu negara Cina ni negara yang banyak wilayah. Banyak wilayah ni tak serupa berlaku. Kalau kita baca dalam buku, kalau kita pergi antara satu wilayah dengan satu wilayah ni cuacanya tak sama. Ada wilayah yang sejuk, ada wilayah yang panas. Nak ayat tempat dia tu lagu tu. Dan ada satu tempat tu saya dah baca dalam buku, dia apa ni? 3-4 jenis musim tu pada waktu yang sama. Sejuk pada tu ada juga masa tu. Panas pun ada juga masa lagu mana tu nak ayat kuasa Allah SWT. Ni nak ayat ni lah kebesaran Tuhan. Tapi semua ni Tuhan kata ayat liqaumin yatafakkarun, kepada orang-orang yang mahu berfikir. Jadi sebab kita ni kalau boleh kita kena banyak memikirlah, melihat fenomena alam. Dan dalam falsafah bukti manusia ni hidup bila berfikir. Cogito ergo sum. Kalau kita ngaji ilmu falsafah, dia kata cogito ergo sum. Kerana aku berfikirlah aku ada. Maknanya kalau kita bahasa jenis tak memikir, kita tak ada lah. Tak wujud kita ni. Kita ni tidak wujud. Jadi nak bukti kewujudan ni bila kita berfikir. Kita merenung dan melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita dengan pemikiran yang kritis, dengan yang analisis. Tu yang paling penting. Kemudian ayat seterusnya Tuhan cerita lagi tentang alam ini. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba' fil ukul. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan tetapi berlainan keadaannya. Dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar yang berumpun dan tidak berumpun. Semuanya disiram dengan air yang sama dan kami lebihkan buah setengahnya dari setengah yang lain pada bentuk, rasa dan baunya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir serta memahaminya. Jadi Tuhan buat bumi ni sendiri tak sama, muka bumi. Muka bumi ni satu tempat dengan satu tempat tak sama. Kalau tempat kita ni ada tanah pasir. Tanah pasir supaya pacu sebagai contoh, berih tawar sebagai contoh. Ni tanah dia pasir. Menanam payah. Menanam payah. Tapi ada bumi, tanah dia tanah liat. Sebelah-sebelah ya. Kalau ni pasir, sebelah tu tanah liat. Dah ada pula seluk. Tanah seluk. Ni tanah liat, ni tanah seluk. Kalau kita pergi India, India ni pelik lagi tanah dia. Hitam. Tak bumi dia tu pelik kita tengok. Nak royak pun tak reti. Tapi kalau kita pergi, kita tengok. Bumi dia tu sendiri memang hitam. Tanah dia tu. Kau tu pelik. Ayat tu. Jadi nak ayat tu aku buat ni wa fil ardi qita'un mutajawirat. Tanah ni dekat-dekat. Duduk satu benua sebagai contoh tapi tanahnya tidak serupa. Tempat kita pun kita tengok dah pelik. Kita pergi situ, ini seluk tanah sini. Tepi patah biasa seluk. Mari darat sikit, tanah liat. Mari sini pasir. Mari sini jenis tanah kor. Tanah kor ni kerah, tanah kerah. Lepas tu ada bahasa jenis tanah batu lada. Kalau kita pergi sebelah hulu ni, Sungai Sok ke mana tu, nak gali kubur orang mati pun payah. Tanah dia tanah batu. Tanah berbatu, kalau kita batu lada, istilah kampung batu lada, batu merah. Nak gali waktu tu lah tahu. Kadang-kadang terpaksa guna nak gali kubur. Ni semua tu ya, aku boleh buat macam-macam. Satu negeri saja, Kelantan sebutir ni macam-macam jenis tanah. Dan kemudian hak pelik lagi, Tuhan kata aku buat tumbuhan lain-lain. Rupa lain, bentuk lain, rasa lain, bau lain, tanah tulu. Hak ni kita tengok kebun kan. Kadang-kadang dalam kebun kita tanam pokok durian. Kita tanam pokok motel. Kita tanam pokok duku ataupun lasak. Kita tanam pokok serta. Semua buah pokok ni tak serupa. Pokok lain dah, buah tak serupa. Padahal tanah tolak. Tanah sama. Tapi buah durian, bentuk dia tak serupa dengan buah serta. Buah serta tak serupa dengan buah lasak. Buah motel tak serupa dengan buah duku. So, bentuk. Tanah tolak. Dalam kebun tu luk sama. Dalam luk sama tanah, rupa tak serupa.
rasa tak serupa. Wah dia lah seorang lain. Pas dia sama dia tak serupa. Dia tok letuk di 24. Dia kunyit, museking. Tak serupa belakang rasa tu kalau kita makan. Wah serta tak serupa dengan wah dia. Wah lasak dengan wah duku lain. Wah motel lagu lain. Nah tu saya buat. Nak ayat kuasa Allah. Tapi semua ni tanah sama, air pun air tulur. Kalau mari air hujan turun tu, air itulah juga. Air hujan yang sama menyirami bumi, tapi pokok-pokok yang ada ni mengeluarkan buah yang berlainan bentuk dan juga berlainan rasa dia. Ini tanda kebesaran Tuhan. Kalau kita fikir dari segi logik, apa dia tak serupa? Patut dia minum air tulur, bumi tulur, jadi serupa lah rasa dia. Tak. Pasal apa? Dari segi sainsnya kalau kita baca, setiap pokok ni dia ambil zat yang berlainan dalam tanah. Pokok ria, dia ambil zat yang dia nak. Hak sesuai dengan dia. Namun nak sebut tak erti lah. Tapi ada disebut, dia ambil zat itu ya. Dia tak konsep zat lain. Sebab tu ria, rasa lain. Motel pula, dia ambil zat yang dia nak ya. Kandungnya dalam tanah tu, dia seduk waktu ya. Jadi sebab tu buah dia tak serupa dengan buah dia. Rasa dia. Duku pula, dia seduk. Benda yang dia nak ya. Dia tak baluh. Dia tidak serupa kita manusia, berebut. Dia ambil gear dia masing-masing. Pokok dia seduk baja yang dia nak dalam bumi. Bumi sama, jadi dia tak kosek orang. Tak balas dia. Pokok ni ambil hak dia nak. Pokok ni ambil hak dia nak, akhirnya tubik buah yang berlainan bentuk dan berlainan rasa. Ni Tuhan, siapa dia ajar ke pokok? Itu dia panggil fitrah. Fitrah yang Tuhan buat dalam diri setiap makhluk. Termasuklah tumbuh-tumbuhan dan juga pokok-pokok yang ada atas dunia. Ni semua ni nak ayat kebesaran Allah SWT. Tuhan kata berbeza fil ukul, di segi rasa dia. Di segi bau dia. Di segi sedap, tak sedap dia tu. Dan semua tu saya kata inna fi zalika, dia ulas atas tadi. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun. Untuk orang yang mahu berfikir. Hak tadi tu tatafakkarun, merenungi. Melihat. Sebab kita tengok fenomena alam, langit, bumi, pertukaran malam, mikir. Tuhan boleh buat lagu ni. Hak ni pula, mikir lagi pula. Ya'kilun dengan ilmu. Hak tadi mikir merenung, boleh jadi dia tidak ngaji tinggi. Tapi ta'akulan dia tu. Ta'akulan dia tu, renungnya dia tu. Hak ni pula dengan ilmu. Ta'kilu ni dengan ilmu. Kena ngaji buat apa ni. Wah dia rasa lagu lain. Buah moktel rasa lagu lain. Buah doku rasa lagu lain. Lasak rasa lagu lain. Ni kena ilmu. Ilmu goyak. Macam saya sebut tadi. Sebab dia ambil zat-zat yang berlainan yang ada di dalam tanah tersebut. Kemudian seterusnya ayat 5. Tuhan kata wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan jika engkau ada merasa hairan wahai Muhammad, maka sungguh menghairankan perkataan mereka yang kafir itu, yang mengatakan adakah apabila kami telah menjadi tanah, betulkah kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu. Mereka itulah orang-orang yang kufur, ingkar kepada Tuhan mereka, dan mereka lah yang dibelenggu dengan belenggu-belenggu pada leher mereka. Dan mereka jugalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi, Tuhan kata kalau mu rasa pelik, dan muka Tuhan duk cerita, kata fenomena alam ke apa semua ni dengan tanda-tanda dan sebagainya, boleh jadi kita rasa pelik lah. Jadi Tuhan kata, boleh jadi kamu rasa pelik dengan apa aku royak ni, tapi hak pelik lagi puak-puak kafir ni. Hak tu hak pelik lagi. Apa? Dia ni boleh fikir, boleh tanya, lepas mati ni boleh hidup balik. Lepas Tuhan royak setara tu Tuhan boleh buat. Kebesaran Tuhan, fenomena alam yang hebat ni, tiba-tiba dia boleh tanya soalan, boleh kau orang mati hidup balik? Nak royak. Orang royak barang pelik dah tu. Kalau kita buat ibarat orang ni boleh hakak kereta nyodok. Contohnya ada orang zaman dulu, dia boleh hakak kereta nyodok. Sore-sore dia. Kereta giling boleh pikul. Tiba-tiba kita mari tanya, boleh hakak kau mari? Tidak kau pelik ke? Kawan ni boleh hakak kereta nyodok. Tiba-tiba mari soalan kita, demo boleh hakak ke tak mari? Mana besar kereta nyodok dengan mari? Itu mudah nak ayat. Jadi,
Puak-puak kafir ni pelik. Setara tu Tuhan royak langit, bumi, matahari, bulan, apa semua barang yang luar biasa. Yang hebat ni, tiba-tiba dia boleh tanya, boleh hidup balik ke orang mati. Nak royak tak masuknya dalam fikiran dia kekuasaan Allah. Setara tu Tuhan royak tak jijuk. Kalau kita guna bahasa kita, tak jijuk ke dia sehingga dia soal balik. Patut dengan tengok Tuhan boleh buat gotu goni-goni gak, bon nak hidup balik ni gak. Barang mesej ya. Kalau kita kecek bahasa kampung, barang mesej. Bapa ya siapa kita tanya gitu mu kalau Tuhan boleh buat mung hak tak ada, jadi ada, tak okey Tuhan nak buat semula tak boleh. Ni nak oyak. Nak oyak ni cara nak suh kita faham dalam bab ni. Jadi Tuhan kata hak ni hak pelik ni. Orang kafir ni pelik. Sebab tu Tuhan kata puak-puak ni lah dia kata, orang yang kufur tidak beriman dengan Tuhan. Dan orang ni esok ni Tuhan jeruk tekuk ni dengan belenggu. Jeruk, bukan jeruk dengan tali rupiah. Dengan belenggu. Kalau zaman dulu ni hina lah. Orang diikat dengan belenggu ni hamba, kelah hamba zaman dulu. Dia ikat latar, kalau tengok dah filem dia dalam cerita tu, dia ikat latar. Boh tekuk ni patut eret dengan latar. Pap jujuk jalan. Mana hina benar. Jadi orang ni esok ni hina. Hina benar pada sisi Allah SWT sebab dibelenggu pada hari kiamat dan mereka ni akan dimasukkan ke dalam neraka. So, tepat dia dalam neraka dan kekal. Siapa? Bila-bila orang yang kafir ni. Mana kafir tidak terima dan menimbulkan persoalan yang pelik-pelik. Esok Tuhan kata duduk dalam neraka dibelenggu, dieret, teruk dalam neraka kekal bila. Kemudian seterusnya ayat ke-6, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan perkara buruk, iaitulah azab yang dijanjikan sebelum mereka memohon kebaikan. Padahal sesungguhnya telah berlaku sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang yang kufur engkar seperti mereka. Dan ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunannya bagi manusia yang bertaubat terhadap kezaliman mereka. Dan sesungguhnya Tuhanmu juga amat keras balasan azab seksanya terhadap golongan yang tetap engkar. Jadi antara sifat orang kafir ni, waktu Tuhan royak pada kita ni, perangai orang kafir ni, dia suka minta azab. Bila dia berujuh dengan Nabi, perangai ni bukan dengan Nabi Muhammad saja, dengan siapa-siapa. Dari konteks ni dengan orang Quraisy. Orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ni, bila berdepan dengan Nabi, dia tanya bila nak turun nak azab. Bila Tuhan nak turun bencana. Sebab dia macam nganying. Dan Nabi royak ni kalau tak berimeh, esok masuk neraka akan berlaku gini. Jadi dia tanya bila? Bila? Nak royak pemikiran yang tak betul. Tuhan kata patut minta kebaikan. Tapi ni sengaja meminta-minta supaya cepat turun azab. Ni masalah dia ni. Wa yasta'jilunaka. Lorak. Kalau kita gak istijah ni, belorak. Belorak minta azab mari keburukan sebelum kebaikan. Sepatut minta kebaikan. Sedangkan Tuhan kata, sebelum pada ni banyak dah. Di tanah Arab tu sendiri ada kisah kaum Ad. Ada kisah kaum Samud. Hak tu hak paling dekat dengan orang Arab ni. Hak lain-lain tu jauh dah cerita apa ni Nabi Nuh, Nabi Gapo ni berlaku di tempat lain. Bukan di tanah semenanjung tanah Arab. Tapi kisah Ad, kisah Samud ni berlaku di semenanjung tanah Arab. Sebab Nabi Soleh, Nabi Hud ni orang Arab. Dia ada 4 orang kan. Kalau kita baca dalam sejarah ni, Nabi yang keturunan Arab, iaitulah Nabi Hud Nabi Hud dengan kaum Ad, kemudian Nabi Soleh dengan kaum Samud, kemudian Nabi Ismail. Nabi Ismail ni bukan Arab asli, tapi dia panggil Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah iaitu dia berkahwin dengan orang Arab ni sebab dia ni asal Palestin, anak Nabi Ibrahim berasal daripada Palestin, tapi menetap dari orang Arab, hidup sekali ke apa semua, akhirnya jadi Arab jugalah. Di Arab ni dia ada Arab Baidah, Arab Aribah. Arab Aribah dan akhirnya Arab Musta'rabah. Nabi Ismail tak silap saya Arab Aribah. Arab Aribah. Dia ada 3, Arab Baidah, Arab Aribah dan Arab Musta'rabah. Jadi lepas tu yang kepaknya Nabi yang berbangsa Arab ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi, 4 orang Nabi yang berbangsa Arab. Jadi Tuhan royak duk minta dengan azab seolah-olah macam benda ni Tuhan tak boleh buat. Sedangkan
Ada dah berlaku kepada kaum Ad dan juga kaum Samud yang berlaku di semenanjung tanah Arak tu sendiri, iaitu berdekatan dengan antara Mekah dengan Madinah. Tu ada sebelah lah ke, tak ingat, utara ke selatan tu. Tapi ada kawasan tu kaum Madian Soleh. Dia panggil Madian Soleh, peninggalan kaum Nabi Soleh yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan sebut wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu juga amat keras balasan azabnya terhadap golongan yang tetap ingkar. Jadi kalau tebih lawa juga Tuhan ni akan turun bencana yang berat. Kemudian ayat seterusnya wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan tiap-tiap umat yang telah lalu ada nabinya yang memimpin ke jalan yang benar. Jadi di kalangan orang kafir ni di Mekah ni soal, berapa Muhammad ni Tuhan tak buat turun mukjizat? Mungkin maksud dia mukjizat macam Nabi Soleh. Nabi Soleh ni mukjizat dia unta. Sebagai contoh. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ni tak ada benda yang nyata gitu. Yang adanya Quran je. Jadi dia tak seru Quran ni mukjizat. Ni. Jadi dia tanya, apa dia kata? Tidak buat turun. Tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kerasulan Nabi ni. Contohnya harta dalam ayat lain. Dia minta supaya ada harta yang banyak. Kalau boleh turun mah daripada langit. Tanda Nabi ni, Nabi yang sungguh. Materialistik. Nak royak. Orang kafir ni, otak dia, pemikiran dia materialistik. Dia nak tengok zahir je. Tengok nampak. Jadi nak turun orang ni apa? Kalau orang ni kaya. Jadi setengah kita pula gitu juga hari ni. Tengok kita nak pilih pemimpin, nak turun orang ni. Kawan ni kaya weh. Boleh bagi barang kita. Pakai undi lah dia. Dalam pilihan raya. Ada juga perangai tu. Kalau kita pilih orang ni, boleh minta tolong ni. Boleh minta pitih. Boleh gitu, boleh. Jadi sifat materialistik. Bukan zaman dulu saja. Zaman kita ni pun ada perangai tu. Jadi siapa dia bersoal, apa? Lalu Tuhan suruh jawab, mung ni Muhammad innama anta munzir. Hijamu Muhammad ni hanya bawa cerita, bawa amaran kepada orang yang tak berimeh. Tak payah bawa barang pelik-pelik. Sebab tujuan dia ialah bukan nak buat turun bala. Tapi tujuannya ialah mengajak manusia kepada jalan yang benar. Bencana ke apa hukumnya itu seesok. Seesok bila? Di akhirat. Bila mati seesok di akhirat ni, masa itulah turun bala, turun bencana. Tapi atas dunia ni lagu ni ya. Dunia ni atas lagu tu ya. Tuhan kata. Jadi innama anta munzir walikulli qaumin hadin. Dan bagi setiap kaum ini ada nabi, ada rasul dia sendiri. Ya Tuhan utuh. Kalau kita tahu kan dalam Islam ni kita kena ada berapa? 25 orang nabi dengan rasul yang wajib kita tahu, wajib kita berimeh. Tapi jumlah nabi sebenarnya 124,000. 124,000 kalau kita baca dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sebut itu 124,000 zaman ghafirah. Berdasarkan soalan yang dibuat oleh Abu Zar. Abu Zar tanya berapa jumlah nabi rasul ni? Lalu Rasulullah SAW jawab 124,000 zaman ghafirah. Suatu jumlah yang besar. Jumlah besar. Nah, ayatnya setiap kaum, setiap ummah, setiap bangsa ni, setiap masyarakat, sejak daripada Nabi Adam, siapalah Nabi Muhammad SAW ni, Tuhan hantar belakang. Hadin. Hadin tu maksudnya Nabi dengan Rasul. Tuhan hantar belakang dah. Cuma sebahagian besar tu kita tak tahu. Rekod tak ada. Data tak ada. Cuma kita ambil umum ya. Hak Tuhan royak. Kita nak royak mana nama gapo tak ada. Bahkan kalau kita baca sejarah, Bani Israel saja ramai mana? Nabi. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa tu, tempoh tu, masa tu, ratus tahun tu, ramai Nabi-Nabi. Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Hak lahir. Bagi seterusnya, saya kata, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung di dalam rahim itu atau yang lebih. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan pada sisinya dengan qadar yang tertentu.
Jadi Tuhan sebut apa ni? Tuhan sebut kepada kita ni Tuhan tahu apa yang dikandung oleh setiap ibu. Mana setiap orang puan yang mengandung ni Tuhan tahu dalam kandungnya dia tu. Tahu nombor satu cacat ke ataupun sempurna kejadian itu. Budak tu apa ni cacat ataupun sempurna. Yang kedua ialah berapa orang dia kandung tu. Sebab mengandung ni kan biasanya secara umumnya ialah seorang. Tapi ada juga kadang-kadang kembar. Kembar tu kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Paling banyak kembar dalam dunia ni setakat saya baca-baca ni di Afrika. Beberapa tahun yang lepas, 8. Kembar 8. 8 orang kembar. Lagu mana tu susun dalam perut. Besar mana tak tahulah perut mak tu. Ngandung 9 bulan, 8 orang bawa. Paling nak fikir kepala kita. Ada orang tanya, apa lagu mana tu buat? Tak usah fikir-fikir, bukan kerja kita. Lepas yang kedua, tak pelik apa. Orang buat lari Bangladesh. Dalam bank, dalam kereta, puluh-puluh. Benik tu boleh muat berapa puluh orang yang susung dalam tu. Manusia berhenti susung. Tak okey tu, tak boleh susung. 8 orang dalam perut. Gapo peliknya kalau Tuhan nak susung. Nak pun susung 12 pun boleh dalam perut. Moga Tuhan boleh hatu. Kuasa Tuhan ni besar. Kuasa Tuhan besar. Jadi, Tuhan tahu ni. Apa ni? Wa ma taridul arham wa ma tazdadu. Apa yang kurang dan apa yang bertambah dalam kandungnya seorang perempuan ataupun seorang ibu itu sama ada seorang ataupun kembar. Dalam bahasa kita lah sama ada kembar. Kembar. Kemudian seterusnya alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah jua yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Dialah jua yang maha besar lagi maha tinggi yang mengatasi segala-galanya. Jadi Tuhan sipu. Kok dia royak gitu, royak gini, tetap fenomena alam dan sebagainya. Tuhan sipu ke apa? Iaitulah alimul ghaib. Tuhan ni yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib wasyahadah pada perkara yang nyata. Dia tahu belaka. Tak ada masalah ke apa satu. Al-kabirul muta'al. Tuhan yang maha besar dan Tuhan juga lah yang maha tinggi. Yang mengatasi segala-galanya. Kemudian seterusnya dia kata sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Sama sahaja kepadanya. Sesiapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya dalam hati dan yang menyatakannya, juga yang bersembunyi pada waktu malam dan yang keluar berjalan pada waktu siang. Jadi sesuai dengan sifat Tuhan alimul ghaibi wasyahadah ni, dia tahu hak duduk dalam hati kita. Tujuan kita. Macam contoh tempat orang mengajar, tempat ceramah. Ada orang pergi tu macam-macam. Tujuan. Ada orang pergi nak dengar. Ada orang pergi nak nego. Dia tak dengar orang ceramah. Tak dengar orang mengajar. Dia nak jual ya. Nak cari piti. Ada orang pula pergi nak cari rahsia. Ada orang pergi nak buat laporan. Tak serupa belaka tujuan. Jadi tapi serupa nanti Tuhan kata, Tuhan tahu belaka. Man asarrul qawla, sama ada mu susuk ke, hasrak mung tu ataupun waman jaharobi ataupun meroyak kat orang. Tuhan tahu belaka. Kita tak boleh buat gambar satu. Kita pergi senyap-senyap, duk catik senyap-senyap, buat rakam senyap-senyap pun Tuhan tahu. Nak susuk tak boleh. Dan Tuhan kata, mu susuk siang malam pun aku tahu belaka. Pasal apa Tuhan kata lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawasi dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Jadi Tuhan royak kita ni, Tuhan beri malaikat. Lahu muaqibatun. Ada pengawal. Pengawal ni yang menjaga diri kita ni daripada bencana-bencana dengan perintah Tuhan. Yang malaikat ni kalau kita baca dalam perbincangan akidah, dia panggil malaikat hafazah.
Setiap orang daripada kita ni selain pada mereka ada muka nakik apa ni, ada rokik atik, dia ada satu malaikat dia panggil apa ni, satu kategori. Bukan seorang, bukan satu tapi satu kategori malaikat dia panggil malaikat hafazah. Hafazah di malaikat pengawal. Malaikat pengawal. Dalam kitab disebut kita ada berapa? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Semua sekali dalam 20. 20 orang malaikat jaga ni. Dalam kitab disebut. Mana bodyguard. Sebab tu orang berimeh betul-betul, orang soleh ni dia tak perlu pada bodyguard. Sebab bodyguard dia tu hari sampai 20 orang dah. Kita kalau bagi bodyguard hak zahir ni, seorang dua orang ya. Orang tak ambil sampai 20, payah nak masuk jambai ke apa semua ni kan. Ada seorang dua bodyguard. Tapi Tuhan sedia bodyguard kita ni 20 malaikat. Lahu muaqibatun. Yang mengawal kita ni daripada bala bencana. Cuma bergantung kepada, kata ulama, bergantung pada kita. Kalau kita ni amal soleh, malaikat ni akan jaga kita dengan molek. Dia dekat sama dengan kita. Jadi tak ada apa-apa, dia sekat dulu. Kalau ada bencana kau orang nak buat gapo kau, dia dulu. Tapi kalau kita ni bahasa jenis tak juru, kita ni bahasa jenis apa ni perangai tak comel, amal tidak soleh, malaikat ni turut juga. Cuma duduk jauh-jauh. Duduk jauh-jauh, lambat-lambat baru dia mari. Sebab kita tengok tak pelik kalau ada orang accident, kereta hancur, tuai tak ada gapo-gapo. Kereta tu agak remuk. Tapi tuai bangun malik-malik ada. Nelah sikit je. Pasal hafazah tak dijaga. Ada orang jatuh bangun ni, jatuh bukit sebab guli-guli, tapi tak ada jejak sikit abu. Luka sikit-sikit. Ya tidak kata siapa patah ketah dak. Pasal pada waktu tu malaikat hafazah tadi berperanan sesuai dengan ketentuan Tuhan lah. Ketentuan Tuhan. Jadi orang bimbing sebab kita tengok orang alim-alim, ulama-ulama ke apa, dia tak percaya kepada dikat ke apa. Dia gitu ya dia. Pasal dia tahu dah Tuhan jaga melalui malaikat tadi. Sebab tu orang alim dulu pelik-pelik kita tengok berlaku pada diri dia ni benda-benda yang luar biasa kerana tadilah kedudukan dia yang dekat pada sisi Allah dan dikawal oleh malaikat hafazah tadi yang berjumlah 20 orang semua sekali. Dan yang kedua, Tuhan sebut dalam ayat ni, Tuhan tidak akan ubah nasib sesuatu kaum kecuali dengan usaha kita sendiri. Jadi yang berhenti dulu setakat ni, kita sambung semula ayat ni sebab masa cukup. Ayat sebelah ni kita akan mula semula, dalam kuliah akan datang kita akan huraikan panjang sikit. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Jadi setakat dulu malam ni sebagai mukaddimah permulaan kepada surah Ar-Ra'd. Surah Makkiyah 43 ayat. Mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi manfaat pada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.